Sekarang kita tengok perincian yang ketiga pada bab 4 iaitu perluasan kuasa British di Johor. Pertama, kita tengok faktor kemajuan Johor yang dilaksanakan oleh pemerintahan Johor. Ini adalah faktor yang melambatkan penguasaan British kerana British tidak mempunyai alasan untuk menguasai Johor. Bagaimanapun, British sentiasa berusaha menggunakan pelbagai strategi perancangan serta cara untuk terus menguasai dan melengkapkan penjajahannya di negeri-negeri Melayu. Kita tengok faktor kemajuan Johor. Pertama, maju dalam sektor pertanian. Pada waktu ini, Johor merupakan pengeksport lada hitam, gambir dan sebagainya. Kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah Johor memajukan Johor. Ketiga, golongan pentadbir yang komited menjalankan tugas untuk memakmurkan negeri Johor. Golongan pentadbir ini termasuk menteri-menteri, pegawai-pegawai kerajaan dan juga pembesar-pembesar. Johor maju dalam bidang pentadbiran, infrastruktur dan juga sosial. Jadi, tidak ada alasan untuk British campur tangan dan mahu menguasai Johor. Sekarang kita tengok bagaimana British cuba menguasai Johor dan bagaimana British mula merangka strategi untuk menguasai Johor. Pertama, Sultan Ali dan Temanggung Ibrahim menandatangani perjanjian 1855 dan syaratnya jika kesan hendak dijual, kesan terlebih dahulu ditawarkan kepada British. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, perjanjian setia 1885, Johor perlu menerima seorang ejen yang berperanan sebagai pegawai konsul atau lebih rendah daripada penasihat. Kita tahu negeri-negeri Melayu bersekutu dihantar residen. Manakala di Johor ini, British cuba mendesak, kalau tak boleh hantar residen pun, hantar penasihat. Kalau tak boleh penasihat pun, hantar konsul. Konsul tu maksudnya penasihat lah juga. 1879, Presiden British ditempatkan di Johor atas cadangan Governor negeri-negeri Selat. British memanipulasikan keuangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak $200,000 untuk membiayai pembinaan kereta api dan jalannya. Tetapi usaha ini tidak diterima oleh Johor. $200,000 ni pelajar-pelajar kalau sekarang lah mungkin hampir menyamai dengan 2 bilion nilainya. Jadi, pemerintah ataupun pegawai-pegawai Johor, terutama sekali pegawai yang bijak pandai seperti Abdul Rahman Andak, mereka menasihati Sultan Johor agar jangan menerima kerana ini adalah perangkap dan juga jerat British untuk menjajah Johor. Lagipun pada waktu tersebut, tidak ada keperluan untuk membina jalan kereta api dan alasan British hanya untuk menghubungkan Kuala Lumpur sehingga ke Singapura. Lalu pegawai memberitahu sepatutnya kos tersebut ditanggung oleh British dan bukannya oleh kerajaan Johor melalui pinjaman dan kesukaran bagi Johor untuk membayar balik. 12 Mei 1914, perjanjian ditandatangani oleh Sir Arthur Henderson Young, iaitu penasihat British yang ditempatkan di Johor menggantikan konsul. Ini bagaimana rentetan British cuba menguasai dan menjajah Johor. Sekarang kita tengok pula pada bab 4 iaitu perincian yang keempat pada tajuk Sistem Pentadbiran Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. A.
Kita tengok dahulu latar belakang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pertama, pentadbiran negeri-negeri Melayu ini bersifat longgar dan tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang tunggal. Okey, apa maksudnya ni? Contohnya kalau kerajaan negeri di Kelantan, yang mentadbir Sungai Kelantan ada satu kerajaan, yang mentadbir Sungai Golok ada satu kerajaan, yang mentadbir Sungai Semerak ada satu pemerintah. Begitulah juga pentadbir-pentadbir yang lain yang memerintah hilir-hilir sungai. Lalu tidak ada satu pentadbiran yang tunggal, dan pentadbiran tunggal ini wujud apabila Long Yunus menyatukan seluruh Kelantan dan meletakkannya di bawah satu pemerintah yang berpusat di muara Sungai Kelantan. Itu maksudnya tidak ada satu pentadbiran yang tunggal. Kedua, tiada perjanjian khas, hanya bersifat pentadbiran. Ketiga, Pesuruhjaya tinggi negeri-negeri Melayu bersekutu yang mengawal negeri-negeri tersebut. Bermaksud, Pesuruhjaya tinggi negeri-negeri Melayu bersekutu yang mengawal negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sekarang ini Pesuruhjaya tinggi ini mempunyai kuasa yang lebih besar, termasuk sehingga ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Konsep Pesuruhjaya tinggi inilah yang akhirnya diadaptasi kepada sistem Perdana Menteri. Yang ketiga, kuasa raja negeri-negeri Melayu bersekutu lebih besar berbanding dengan raja negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ini sesuatu yang dirangka oleh British. Kelima, 5 negeri ini tetap sebagai pemerintahan beraja yang bebas dan mempunyai kuasa autonomi. Berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu di mana dia mempunyai residen dan setiap nasihat residen itu perlu dipatuhi dan diikuti oleh Sultan Melayu. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, raja-rajanya lebih berkuasa, tidak perlu mendengar nasihat daripada penasihat British, dan manakala di Johor dipanggil penasihat British. Seterusnya, British gagal untuk menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran, contohnya NNM dengan negeri Melayu tidak bersekutu, kerana mendapat tentangan daripada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dekat sini yang sensitif isunya adalah kuasa Sultan hilang apabila negeri-negeri Melayu menerima, contohnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, jika mereka menerima sistem residen, bermaksud kuasa mereka akan hilang. Lalu bagi melembutkan kekerasan British, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini hanya menerima penasihat daripada kerajaan British, walaupun fungsi penasihat itu dengan sistem residen lebih kurang sama. B, kita tengok pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu daripada segi negeri-negeri. Pertama, kita tengok Perlis. Pembesar tempatan dan penasihat British melibatkan diri dalam pentadbiran. Orang Melayu sebagai kaki tangan perkhidmatan awam, 1931 terdapat 3 orang pegawai Eropah atau pegawai British yang dihantar ke negeri Perlis untuk menjadi penasihat kepada Raja Perlis. Pegawai tadbir terpenting ialah Setiausaha Kerajaan Negeri, dan jawatan ini diwarisi sejak zaman penjajah sehingga sekarang. Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Ketua Setiausaha Negara merupakan jawatan perkhidmatan awam
yang paling tinggi di dalam sistem kerajaan Malaysia dan juga kerajaan negeri dalam Malaysia. Kedua, kita tengok Kedah. Penasihat British terlibat dalam pentadbiran secara langsung. Kedah tidak boleh diserahkan kepada mana-mana pihak tanpa keizinan bertulis daripada British. 1909 Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan. Johor berlandaskan Undang-Undang Tubuh Negeri Johor 1895. Okey, cikgu nak bagi tahu sedikit. Selepas daripada Johor merangka Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini bagi melindungi kelak kedaulatan negeri, negeri-negeri Melayu yang lain juga kemudiannya turut merangka Undang-Undang Tubuh Kerajaan setiap negeri bagi melindungi hak-hak negeri. Kedua, Sultan tidak dibenarkan menyerahkan negeri kepada sebarang kuasa asing. Menteri Besar menjalankan tugas-tugas pentadbiran. Sultan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Negeri dan juga Majlis Mesyuarat Menteri. Terengganu pertama, berlandaskan undang-undang bagi kerajaan atau undang-undang diri bagi kerajaan Terengganu. Jemaah Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan. Kelima, Kelantan. Pertama, pembesar tempatan dan penasihat British terlibat dalam pentadbiran. Pengurusi Majlis Mesyuarat Negeri adalah Sultan sendiri, manakala anggota Majlis Mesyuarat Negeri terdiri daripada penasihat British. Inilah yang saya kata, walaupun namanya penasihat, tapi mereka memantau semua apa yang dilakukan oleh Sultan dan juga pembesar-pembesar. Pegawai Eropah dihadkan untuk memegang jawatan. Menteri Besar memainkan peranan penting. Kalau kita tengok dekat sini, di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, British agak lembut berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga negeri Selat daripada segi pentadbiran. Tujuannya British mahu mengambil hati orang-orang Melayu dan tidak terlalu keras kerana ini akan menimbulkan penentangan dan akan menggugat perjalanan pentadbiran serta pelaburan British. Sekarang kita tengok pula perkembangan pentadbiran yang merupakan tajuk perbincangan akhir kita pada hari ini, yang merupakan kesimpulan daripada apa yang kita belajar tentang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pertama, kita tengok pengekalan kedudukan Sultan. Perubahan pentadbiran tidak mengubah kedudukan Sultan walaupun British mengambil alih semua kepentingan ekonomi. Sultan masih kekal sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran. Sultan memegang kuasa dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dekat sini kita tengok British tidak mengganggu urusan agama Islam dan adat istiadat walaupun mereka menjajah. Namun satu aspek iaitu perundangan yang selama ini menggunakan pakai sistem perundangan syariah ataupun Islam telah diambil alih oleh British dengan memperkenalkan undang-undang sivil. Seterusnya, kedudukan pembesar turut dikekalkan. Pembesar diberi pencen dan tidak lagi mengutip cukai. Okey, untuk perkara ini kita perlu lihat kembali pada bab 5 iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana pembesar diberi dua tugas ataupun dua kuasa. Pertama dipanggil kawasan pegangan, yang kedua dipanggil kawasan pemerintahan ataupun kawasan pemakanan. Okey, kawasan pegangan dan juga kawasan pemakanan. Kawasan pegangan, kawasan pembesar memerintah, manakala kawasan pemakanan adalah kawasan pembesar memungut cukai ataupun mengutik cukai. Lalu dekat sini apabila penjajah British mengambil alih pentadbiran,
Lalu kuasa mentadbir daerah ataupun kawasan dan juga kuasa mengutik cukai diserahkan kepada pegawai British. Lalu pembesar-pembesar tidak ada lagi hak untuk memungut cukai. Dan selepas ini kita juga akan belajar bagaimana pembesar-pembesar ini menentang percubaan British untuk menafikan hak mereka ke atas kawasan pegangan dan juga ke atas kawasan pemakanan. Kedua, kita tengok penerusan sistem pentadbiran tradisional. Pertama, jemaah menteri dan majlis negeri serta peraturan dalam undang-undang tubuh kerajaan tetap diteruskan. Kedua, peneraju sistem pentadbiran negeri ialah Pembesar Melayu. Ketiga, memberi pinjaman pegawai daripada Perkhidmatan Awam Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri selat kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Keempat, mempunyai sistem perkhidmatan awam sendiri kerana kita tahu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu diberi lebih ruang kebebasan berbanding dengan negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu yang dicengkam oleh British. Seterusnya, bagi mengekalkan kedaulatan negeri, Kerajaan Kedah membuat perjanjian dengan kerajaan British bahawa jawatan perkhidmatan awam hendaklah diisi oleh pegawai Melayu yang terdiri daripada anak-anak Kedah. Lalu konsep pinjaman pegawai daripada negeri-negeri Melayu Bersekutu dan juga negeri-negeri selat ke atas negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tidak berlaku di negeri Kedah. Ketiga, kita tengok pengekalan birokrasi barat. Apa maksud birokrasi? Birokrasi ini adalah jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi milik kerajaan. Contohnya, agensi milik kerajaan ini Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Tanah, Immigration, itu dipanggil Jabatan Polis, itu dipanggil birokrasi kerajaan. Pertama kita tengok penasihat British menentukan dasar pentadbiran negeri, walaupun penasihat berjawatan penasihat, tapi mereka yang menentukan dasar pentadbiran negeri berbanding dengan sistem residen yang lebih berkuasa. Jabatan-jabatan baharu diperkenalkan di setiap negeri, contohnya pasukan polis diwujudkan, Mahkamah Sivil diperkenalkan bagi menggantikan sistem perundangan syariah ataupun sistem perundangan Islam. Sistem perundangan Islam ini untuk makluman pelajar telah diamalkan di negeri Melayu bermula pada masa Kesultanan Melayu Melaka sekitar tahun 1400. Bermakna bila British datang menjajah sekitar tahun 1900, orang-orang Melayu serta negeri-negeri Melayu sudah mengamalkan undang-undang Islam sejak 400 tahun. Lalu bila British datang, British menghapuskan sistem mahkamah syariah dan memperkenalkan mahkamah sivil ataupun undang-undang jenayah sivil. Dan undang-undang sivil serta mahkamah sivil itu kekal sehingga sekarang. Kelima, kita tengok pegawai British dibawa masuk sebagai pegawai pentadbiran kerajaan. Bermakna pegawai British ini mengambil alih tugas-tugas pegawai pentadbiran di peringkat tertinggi. Manakala lepas ini kita akan belajar bagaimana orang-orang Melayu diberi persekolahan hanya untuk menampung jawatan-jawatan di peringkat kecil sahaja, seperti kerani. Keempat, kita tengok jawatan Menteri Besar diperkenalkan. Contohnya Menteri Besar Perlis, Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Terengganu dan juga Menteri Besar Johor, dan jawatan ini kekal sehingga sekarang. Manakala di negeri-negeri Melayu Bersekutu juga menggunakan gelaran Menteri Besar
tetapi negeri-negeri Selat menggunakan jawatan Ketua Menteri. Ini kita kena beza. Itulah saja pelajar pembelajaran untuk bab 4. Baiklah pelajar-pelajar, kita sudah belajar bab 4 iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu serta perincian-perincian di dalam bab 4 ini yang berkaitan dengan bagaimana negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang terdiri daripada Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan serta Johor diambil alih ataupun dijajah secara sistematik oleh penjajah British. Untuk itu, kita sambung selepas ini ke bab 5 dan cikgu harap pelajar membaca terlebih dahulu sebelum belajar. Cikgu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, jaga diri. Sekian, terima kasih.